lagi menyambung pengajian kitab Isyaratul karangan Syekh Ahmad bin Muhammad Zain Al-Fatani. Jadi kita dah sampai di muka surat 49 baris yang kelima dari bawah. 49 baris yang kelima daripada atas ke bawah. Dan bersabda ia Nabi SAW, tiada masuk akan syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat semut daripada takabur. Takabur ni apa? Sombong. Ini kita masih berada dalam bab yang ke-12. Bab yang ke-12 dia membicarakan tentang sifat mazmumah, sifat yang dicela pada syarak. Jadi Allah Ta'ala mengarahkan, menyuruh kita pada segala sifat mazmumah. Berbohong, apa lagi? Mengumpat, mengadu domba, bersaksi dengan saksian yang dusta dan sebagainya. Jadi sebahagian daripada sifat yang dicela pada syarak adalah takabbur, ataupun bahasa kita panggil sombong. Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا. Janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dalam keadaan bongkak dan sombong. إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak suka kepada mereka yang berjalan dalam keadaan begitu. Dan dalam ayat yang lain Allah Ta'ala firman, udkhulu abwab jahannam khalidina fiha fabi'sa mathwal mutakabbirin. Allah Ta'ala tujukan kepada mereka yang sombong, masuklah ke dalam neraka Jahannam, kerana itulah tempat yang paling jahat bagi orang-orang yang sombong. Jadi sombong ni ataupun takabur sebahagian daripada perkara yang tidak diizinkan ataupun yang dilarang oleh syarak. Nabi bersabda, tiada masuk akan syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat semut daripada masuk syurga. Apakah tidak masuk syurga langsung ataupun ditangguhkan? Orang mukmin Muslim selagi mana ada iman dalam hati, tetap dia akan masuk ke dalam syurga. Yang tak masuk langsung ni siapa? Golongan orang kafir. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik, dan Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa yang selain daripada syirik. Jadi selagi mana ada iman dalam hati, maka dia insya-Allah akan masuk ke dalam syurga. Dalam hadis ni Nabi bersabda, tidak akan masuk ke dalam syurga mereka yang ada dalam hatinya seberat semut, sebesar zarrah daripada takabur, sombong. Ini bermaksud Allah Ta'ala akan tangguhkan dia masuk ke dalam syurga. Dia akan diazab dulu di dalam api neraka mengikut kadar amalan dan balasan yang setimpal dengan apa yang telah dikerjakan di dunia ini. Jadi Nabi bersabda, tidak masuk akan syurga, yakni ditangguhkan masuk ke dalam syurga mereka yang ada di dalam hatinya seberat semut daripada takabur, sombong. Kemudian maka sembah seorang laki-laki daripada kalangan sahabat. Dia bertanya kepada Rasulullah bahawasanya seseorang lelaki kasih ia bahawa adalah kainnya elok dan kasutnya elok. Maksud dia apa? Kita sebagai manusia biasa, kita suka berpakaian dengan pakaian yang indah. Apakah itu dinamakan takabur? Pakai kopiah yang elok, pakai baju yang elok, kemudian pakai kain yang elok, pakai jubah yang elok. Apakah itu dinamakan takabur? Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW. Tengok, kita nak pergi sembahyang berjemaah. Tengok dalam kitab fiqh, sunat kita berpakaian dengan pakaian yang elok. Kita pergi sembahyang Jumaat, sunat kita memakai pakaian yang putih. Ada seorang ulama namanya Ibnu Daqiqil Aid. Sebab apa dikenalkan dengan Ibnu Daqiqil Aid? Kalau kita terjemahkan, Ibnu Daqiqil Aid bermaksud anak tepung hari raya. Kalau kita terjemahkan, kerana Ibnu Daqiqil Aid setiap hari raya dia akan pakai pakaian yang terlalu putih, bersinar, maka digelarkan dia dengan anak tepung hari raya. Jadi memakai pakaian yang indah ini satu sunnah Nabi. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah, manusia itu suka memakai pakaian yang elok.
pakai kasut yang cantik. Adakah itu dinamakan sebagai takabur? Kita memakai kereta yang cantik, kemudian kita membersihkan kereta. Adakah itu dinamakan sahabat kepada Nabi SAW? Maka Nabi menjawab, sabda Rasulullah SAW bahawasanya Allah itu cantik. Ini kita kena faham. Kalau salah faham ni, dia akan boleh membawa kepada kufur. Allah itu cantik, suka kepada kecantikan. Apa maksud? Ada orang salah faham, dia ambil gambar perempuan, ini golongan hakikat ni. Ada video dia. Dia ambil gambar perempuan dalam handphone dia, dia kata perempuan ni cantik ke tak? Orang tu kata cantik. Allah cantik ke tak? Cantik. Inilah Allah, dia kata. Hukum dia apa? Kufur. Sebab apa? Man syabbaha Allah bi syai'in min khalqihi faqad kafar. Barang siapa yang mentashbihkan, menyerupakan Allah dengan makhluk, maka hukum dia kufur. Memang ada hadis, innallaha jamalun yuhibbul jamal. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah, cantik dan kasih kepada kecantikan. Tapi apa maksud? Orang ni dia tak faham, dia hanya faham pun dia tunjuk gambar perempuan. Dia kata cantik ke tak? Cantik. Allah lagu ni lah, dia kata. Jadi dia menyamakan Allah dengan kecantikan perempuan. Hukum dia apa? Hukum dia kufur. Na'udzubillahi min zalik. Kerana dia tak belajar tentang dalam perbahasan ilmu akidah. Maksud bahawasanya Allah itu cantik, yakni Allah itu bersifat dengan sifat yang indah. Untuk bersifat dengan sifat yang indah bagi Allah. Asma'ul Husna, dia itu terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama dinamakan sifatul jamal. Yang kedua dinamakan sifatul jalal. Yang ketiga dinamakan sifatul kamal. Baik, Asma'ul Husna kita maklum ada 99 nama. Dalam 99 nama itu ada 3 bahagian. Yang pertama Al-Jamal, yang kedua Al-Kamal, yang ketiga Al-Jalal. Sifatul Jamal, sifat yang di antara sifatul Jamal Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah Ta'ala bersifat Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang kepada hambanya. Ar-Ra'uf, Al-Ghafur, memaafkan, mengampunkan. Itu sifat Al-Jamal. Sifat Al-Jamal bermaksud sifat yang menunjukkan keindahan. Jadi kita makhluk diarahkan untuk bersifat dengan sifat Jamal bagi Allah. Yakni kita hendaklah kasih sayang kepada sesama hamba, kita hendaklah mengampunkan, kita hendaklah memaafkan. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Ta'ala firman, kunu rabbaniyin. Ulama mentafsirkan takhallaqu bi akhlaqillah. Hendaklah kamu berakhlak dengan akhlak Allah. Apa maksud berakhlak dengan akhlak Allah? Yakni bersifat dengan sifat keindahan Allah. Di antaranya sifat Rahman Rahim. Allah Ta'ala Maha kasih sayang. Allah Ta'ala mengampunkan. Allah Ta'ala memaafkan. Jadi kita diarahkan untuk memaafkan, mengampunkan, kasih sayang sama makhluk dan sebagainya. Itu dinamakan sifat Jamal. Yakni sifat yang menunjukkan keindahan. Yang kedua dinamakan sifatul jalal. Sifatul jalal bermaksud sifat yang menunjukkan kebesaran Allah. Sifatul jalal itu diantaranya sifat Al-Aziz, Al-Jabbar. Allah Ta'ala itu maha mengerasi. Al-Jabbar, Al-Muntaqim. Itu semua sifat yang menunjukkan Allah Ta'ala itu sifat yang menunjukkan kebesaran Allah. Allah Ta'ala itu mutakabbir dan sebagainya. Sifat yang menunjukkan di antaranya adalah Al-Jabbar, Al-Aziz, Allah Ta'ala Maha mengerasi dan sebagainya. Allah Ta'ala Maha mengerasi. Jadi kita diarahkan untuk tidak bersifat dengan sifat Al-Jalal, kerana itu hanya sifat yang tertentu bagi Allah. Maka kita tidak dibenarkan mengerasi sama makhluk. Kita tak dibenarkan takabur sama makhluk. Kita tidak dibenarkan membesarkan diri sama makhluk, kerana itu tentu bagi Allah. Namanya sifatul jamal, sifatul jalal. Yang ketiga dinamakan sebagai sifatul kamal. Sifatul kamal yang menunjukkan kesempurnaan. Jadi kita diarahkan untuk beriman dan membenarkan setiap sifat yang menunjukkan kesempurnaan Allah. Nama-nama yang menunjukkan sifatul kamal, Allah, Al-Awwal wal-Zahir, Al-Batin, Al-Awwal wal-Akhir, Al-Zahir wal-Batin dan sebagainya. Jadi di sini kata
Nabi bersabda bahawasanya Allah itu cantik, kasih ia akan kecantikan. Maksud dia Allah itu mempunyai sifat-sifat yang indah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, kasih sayang, Al-Afu wal Al-Ghafur, Allah Ta'ala mengampunkan dan memaafkan. Dan Allah kasih kepada orang yang bersifat begitu. Allah cantik dan suka kepada kecantikan, bermaksud Allah itu mempunyai sifat-sifat yang indah seperti Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan ia kasih kepada hamba-Nya yang bersifat begitu. Jadi mana-mana makhluk hamba Allah yang bersifat dengan kasih sayang sama makhluk yang lain, dan mana-mana makhluk yang suka mengampunkan kesalahan orang lain, itulah di antara makhluk ataupun hamba yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengok, sepatah tu je, nak faham bukan mudah. Jadi kita jangan ambil hadis langsung kita baca terjemahan dan kita tafsirkan mengikut kepandaian kita. Bukan semudah itu. Ulama mengambil hadis, mengambil pemahaman daripada beberapa para ulama yang lain yang dipercayai, yang memang ahli. Itulah yang boleh kita ambil pemahamannya. Jadi sahabat bertanya tadi, apakah dengan kita semata-mata memakai pakaian yang cantik, kain yang cantik itu dinamakan sebagai takabbur? Maka Nabi bersabda, tidak. Allah Ta'ala itu cantik, suka kepada kecantikan. Yakni Allah Ta'ala itu bersifat dengan sifat yang indah, dan suka dia kepada makhluk hamba dia yang bersifat begitu. Jadi, dan Nabi bersabda, bermula takabbur itu menolakkan benar dan menghinakan manusia. Nabi mentakrifkan, mendefinisikan. Yang dikatakan takabbur itu ada dua sifat. Yang pertama, datang kepadanya kebenaran dan dia tolak. Contoh, dia berhujah, berdebat, seperti golongan Mu'tazilah berdebat dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ataupun golongan Syiah berdebat dengan golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tiba-tiba nyata kebenaran daripada pihak Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka tetap menolak kebenaran tersebut. Itu dikatakan takabbur. Itu dikatakan takabbur. Jadi Nabi berkata takabbur itu yang pertama menolakkan kebenaran. Contoh golongan orang kafir bila berhujjah dengan golongan orang mukmin muslimin, nyata kebenaran itu daripada pihak muslimin dan mereka tetap menolak. Itu dikatakan takabbur. Jadi takabbur itu yang pertama menolak kebenaran. Yang kedua menghinakan manusia. Itu takabbur, Nabi kata. Kalau semata-mata berpakai pakaian yang cantik, baju putih, kopiah putih, elok, kain gosok, itu tak dinamakan takabbur. Itu dinamakan tahaddus bin ni'mah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Dan adapun nikmat Tuhan engkau, maka ceritakanlah. Tahaddus bin ni'mah ni maksud dia apa? Kita menzahirkan nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. Itu tahaddus bin ni'mah. Takabbur lain, tahaddus bin ni'mah lain. Contoh, anak kita dapat 9A. Kita kata alhamdulillah anak aku dapat 9A. Dari segi nada dia pun berbeza. Alhamdulillah anak aku dapat 9A. Jadi kalau niat dia hanyalah untuk membesarkan nikmat yang telah diberikan Allah, itu dipuji pada syarak. Namanya at-tahaddus bin ni'mah. Tapi kalau dia kata anak aku dapat 9A, tujuan dia takabbur, membesarkan diri, itu diharamkan oleh syarak. Jadi ada dua perkara. Yang pertama, itu tergantung di atas niat. Sebab tu Nabi kata innamal a'malu bin niat. Dan kata Imam Syafi'i, jikalau aku nak mentafsirkan hadis tersebut, maka aku boleh memasukkan hadis itu ke dalam 70 bab daripada bab ilmu. Dan kata Imam Syafi'i, hadis innamal a'malu bin niat 3/4 daripada ilmu. Jadi itu tergantung pada niat. Kalau niat kita memang tujuan untuk menta'zim, membesarkan Allah dengan cara kita menunjukkan nikmat yang diberikan Allah kepada kita, itu namanya tahaddus bin ni'mah, dan itu dibenarkan pada syarak. Walaupun pada pandangan manusia seolah-olah kita takabbur. Kalau tujuan hati memang untuk membesarkan diri, maka itu tak diizinkan pada syarak. Contoh, kita ada 3 kereta di rumah. Mercedes, kancil dengan Saga. Pergi masjid naik Mercedes. Tujuan dia apa? Tujuan untuk membesarkan nikmat yang telah diberikan pada Allah kepada kita. Itu dibenarkan pada syarak. Tapi kalau tujuan untuk menyombongkan diri, tujuan untuk bongkak, tujuan untuk menghina orang lain, itu tidak dibenarkan pada syarak. Jadi tahaddus bin nikmah dibenarkan pada syarak, at-takabbur tak dibenarkan pada syarak. Perbezaannya apa?
Perbezaannya tahaddus bin ni'mah adalah dia menisbahkan segala nikmat itu dan tujuannya untuk membesarkan nikmat yang diberikan Allah kepadanya, itu dibenarkan pada syarak. Adapun takabur, dia menisbahkan perbuatan itu pada dirinya dan dalam masa yang sama dia menjatuhkan manusia yang lain. Jadi Nabi bersabda takabur itu, sombong itu dua perkara. Yang pertama menolakkan kebenaran dan yang kedua menghina manusia. Baik, dan diriwayatkan daripada Ka'bil Ahbar radhiyallahu an. Dan diriwayatkan daripada Ka'bil Ahbar dari radhiyallahu anhu, Ka'bul Ahbar dia sempat dengan Nabi dan dia sebahagian daripada pendeta Yahudi yang faham kandungan kitab Taurat dan Injil. Tapi sayang, dia tidak beriman ketika zaman Nabi. Dia beriman selepas kewafatan Nabi SAW. Jadi Ka'bul Ahbar tak dinamakan sebagai sahabat. Ka'bul Ahbar sebahagian daripada tabi'in. Jadi yang dikatakan sahabat ni siapa? Mereka yang semasa dengan Nabi ketika Nabi masih hidup, itu satu. Yang kedua, dia beriman dengan Nabi ketika Nabi masih hidup. Yang ketiga, dia wafat dalam keadaan beriman. Daripada tiga-tiga ciri itu, dia tidak ada satu, iaitulah dia tidak beriman ketika Nabi masih hidup. Dia semasa dengan Nabi, tapi dia tidak beriman ketika itu. Dia beriman dengan Nabi selepas Nabi wafat. Maka dia tak termasuk daripada kalangan sahabat. Dia termasuk daripada kalangan at-tabi'in. Tabi'in ni siapa? Tabi'in ni mereka yang mengambil ilmu daripada para sahabat. Cuma dengan sebab ilmu dia memahami kandungan kitab Taurat dan Injil, maka apabila perkara yang bersangkutan dengan perkara sam'iyat, maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Affan akan merujuk masalah kepadanya. Jadi Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar akan rujuk kepada Ka'bul Ahbar dalam masalah yang bersangkutan dengan sam'iyat. Diriwayatkan daripada Ka'bul Ahbar radhiyallahu an bahwasanya berkata ia, datang segala orang yang takabur pada hari kiamat nanti, hal keadaan mereka itu beberapa semut. Takabur ni apa? Membesarkan diri, sombong. Itu sifat syaitan. Syaitan takabur. Kerana dia kata apa? Dijadikan manusia itu daripada tanah, aku dijadikan daripada api, maka aku lebih mulia daripada manusia. Sebab apa aku nak kena tunduk kepada manusia? Jadi takabur ni sifat syaitan. Manusia yang takabur tu dia bersifat dengan sifat syaitan. Berkata Ka'bul Ahbar, orang yang takabur, dia membesarkan diri pada di dunia ini, nanti di hari kiamat Allah akan jadikan dia dalam bentuk semut yang kecil. Allah Ta'ala hina dia. Allah jadikan dia dalam bentuk semut yang kecil. Bahwasanya berkata ia Ka'bul Ahbar, datang segala orang yang takabur pada hari kiamat nanti, hal keadaan mereka itu beberapa semut, pada rupa segala lelaki mengelubungi akan mereka itu, atau datang akan mereka itu oleh kehinaan daripada tiap-tiap tempat, dimasukkan mereka itu pada satu api daripada beberapa api, dituangkan mereka itu daripada tinatil khabal, iaitulah perahan api ahli neraka, yakni air danur yang bercampur dengan darah dan nanah. Jadi Ka'bul Ahbar berkata nanti orang takabur, Allah Ta'ala jadikan dia seperti semut, kemudian akan dikelubungi oleh manusia, kemudian mereka akan dituang dengan air najis ataupun air danur daripada penduduk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Nas'alullaha ta'ala al-karim al-mannan ayyusallimana min su'il akhlaqi wa ahwalin niran. Amin. Ini belum habis lagi. Ini baru khatam bab, belum khatam pengajian lagi. Nas'alullaha ta'ala al-karim al-mannan, kami memohon kepada Allah yang maha mulia, ayyusallimana min su'il akhlaqi wa ahwalin niran, bahawa Allah Ta'ala menyelamatkan kami daripada kejahatan, yakni akhlak yang keji dan huru-hara dalam api neraka. Amin amin ya rabbal alamin. Al-babu salisa asyara fi fadli husnil khuluqi wa jumalin minal khisalil mahbubati wal umuril matlubati. Jadi selesai kita pada bab yang ke-12, kita masuk kepada bab yang ke-13. Alhamdulillah, ini semua nikmat daripada Allah.
Kerana berbaki lagi dalam kitab ni 2 bab. Bab yang ke-13 dan bab yang ke-14. Kita hampir kepada khatam insya-Allah. Kalau di pondok tu khatam kitab kenduri. Kalau di pondok lah. Tambah kalau kitab yang lama, contoh Tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain khatam 15 tahun. Tu kenduri 3 ekor lembu. Tu khatam kitab. Kalau di pondok lah. Memang suka lah kalau khatam kitab ni. Al-babu salisa asyara fi fadli husnil khuluqi wa jumalin minal khisalil mahbubati wal umuril matlubati. Bermula bab yang ke-13. Bab yang ke-13 daripada 14 bab. Pada menyatakan kelebihan elok perangai. yakni berperangai dengan perangai yang indah. Dan beberapa perhimpunan daripada segala perkara yang dikasihkan dan segala pekerjaan yang dituntutikan. Yakni kita dituntut berakhlak dengan akhlak yang mulia. Kita dituntut bersifat dengan sifat yang mahmudah, sifat yang terpuji. Nabi SAW bersabda, "Bu'istu liutammima makarimal akhlaq." Aku diutuskan supaya aku menyempurnakan dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Jadi di antara Nabi itu diutuskan tujuan dia untuk berdakwah kepada manusia supaya manusia itu bersifat dengan sifat-sifat yang terpuji. Jadi bab yang ke-13 ni semuanya menyatakan tentang sifat mahmudah. Firman Allah Ta'ala dalam suratul Qalam ayat yang keempat, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Artinya, dan bahawasanya engkau itu hai Muhammad sesungguhnya di atas perangai yang amat besar. Habis dah kan? Tu sikit lagi. Allah Ta'ala firman dalam suratul Qalam ayat yang keempat, "Wa innaka la'ala khuluqin azim." Artinya, dan bahawasanya engkau itu hai Muhammad sesungguhnya atas perangai yang amat besar. Khuluqin azim itu ditafsirkan ulama dengan pelbagai tafsiran. Orang bertanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, bagaimanakah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka berkata Sayyidatina Aisyah, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Jadi nak tengok Al-Quran berjalan, itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Sayyidatina Aisyah berkata, kana khuluquhul Quran. Adalah akhlak Nabi itu Al-Quran. Maka ulama mentafsirkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau yang Muhammad adalah berada di atas Al-Quran. Yakni engkau bersifat dengan sifat yang terpuji seperti mana yang terkandung dalam Al-Quran. Mengikut pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu an, sepupu Nabi SAW, yang mana Nabi mendoakan di Allahumma alimut ta'wil wa faqihu fid din. Ibnu Abbas mentafsirkan khuluqin azim dengan maksud agama dan syarak. Yani wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau di atas agama dan syarak yang benar. Yani engkau berakhlak dengan akhlak yang telah ditetapkan oleh syarak dan agama. Banyak tafsiran ulama dalam membahaskan khuluqin azim. Allah Ta'ala firman, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan bahawasanya engkau itu hai Muhammad sesungguhnya di atas perangai yang amat besar. Jadi Allah Ta'ala mengakui, ikrar bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah akhlaknya sangat terpuji. Dan kita sebagai umat diarahkan untuk mengikuti Nabi SAW. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum anhu fantahu. Setiap apa yang disampaikan Rasul hendaklah kamu ambil. Setiap apa yang telah dilarang oleh Rasul maka hendaklah kamu menjauhkan diri. Sebahagian daripada perkara yang disampaikan Rasul adalah akhlak yang terpuji. Maka wajib kita sebagai mukallaf berakhlak dengan akhlak yang terpuji. Haram kita berakhlak dengan akhlak yang dicela pada syarak, seperti riak dan sebagainya. Dan firman Allah dalam surah Al-Imran ayat 134, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ini ayat di pertengahan ayat diambil daripada permulaan, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Hendaklah kamu bersegera kepada pengampunan Tuhan kamu dan syurga
yang bermula lebar syurga itu adalah seperti langit dan bumi, disediakan bagi golongan muttaqin. Siapakah golongan muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang yang menginfakkan hartanya, menafkahkan hartanya fi sabilillah, dalam keadaan senang dan susah. Maksudnya dalam keadaan senang pun diinfakkan harta, dalam keadaan susah pun diinfakkan harta. Kemudian sifat mukmin lagi, wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Al kaziminal ghaiza, apa maksud al kaziminal ghaiza? Artinya dan segala orang yang menahankan marah, orang yang menahankan kemarahan. Al kaziminal ghaiza. Jadi orang yang bernama kazim, kazim itu bermaksud orang yang menahan kemarahan. Itu di antara nama yang indah. Jadi di syurga itu ada satu syurga namanya Babul Kazimin Al-Ghaiz. Ada satu pintu syurga bernama Babul Kazimin Al-Ghaiz. Itu diperuntukkan bagi mereka yang mampu menahan kemarahan ketika dia marah dan memaafkan manusia. Allah Ta'ala firman, sifat orang mukmin itu di antaranya adalah Al-Kazimin Al-Ghaiza, dan segala orang yang menahankan kemarahan, wal 'afina 'anin nas, dan segala mereka yang memaafkan daripada manusia. Itu sebahagian daripada sifat-sifat yang terpuji. Dan itulah sifat Nabi SAW. Tengok Nabi, ketika Nabi dibaling batu dalam peperangan Uhud oleh Abdullah bin Qami'ah di atas setengah pendapat, Nabi kata apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunkanlah, beri hidayahlah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Malaikat bagi tawaran, kalau nak aku lemparkan bukit ni ke atas mereka. Nabi tak setuju. Nabi kata apa? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Bagi hidayahlah kepada kaumku, sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Begitu jugalah dengan beberapa peristiwa yang lain, banyak ditawarkan kepada Nabi untuk malaikat memberi azab kepada golongan kufar, tapi Nabi tolak semua. Sehingga malaikat kata, benarlah apa yang telah disifatkan Tuhan kepada engkau ya Muhammad. Allah telah mensifatkan engkau dengan Ar-Rauf Ar-Rahim. Allah Ta'ala mensifatkan Nabi dengan sifat Ar-Rauf, mengampunkan, Ar-Rahim, kasih sayang. Jadi di antara sifat yang terpuji lagi adalah memaafkan sesama manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah Ta'ala itu kasih ia akan segala orang yang berbuat kebajikan secara umum. Tak kiralah kita buat apa-apa kebajikan sekalipun, Allah Ta'ala kasih. Allah Ta'ala kasih bermaksud Allah Ta'ala memberi pahala dan dijanjikan masuk ke dalam syurga. Allah Ta'ala kasih bermaksud Tuhan memberi pahala dan Allah Ta'ala akan menjanjikan masuk ke dalam syurga mereka yang berbuat baik kepada manusia. Ihsan ini terbagi pada dua. Ihsan sesama makhluk, yang kedua ihsan kepada Allah. Ihsan sesama makhluk maksudnya kita menolakkan kemudaratan kepada makhluk. Yang kedua, kita memberi manfaat kepada makhluk. Sama ada manfaat itu berbentuk duniawiyah atau berbentuk ukhrawiyah. Jadi kita memberi infak kepada manusia, itu dinamakan ihsan. Kita berbakti kepada kedua ibu bapa, itu dinamakan ihsan. Kita mengajarkan manusia, itu pun dinamakan ihsan, dan sebagainya. Jadi yang dikatakan ihsan kepada makhluk itu bermaksud kita memberikan manfaat, menyampaikan manfaat yang berbentuk dunia ataupun akhirat kepada makhluk, ataupun kita menolak kemudaratan yang berbentuk dunia ataupun berbentuk akhirat kepada makhluk. Jadi itu dinamakan ihsan kepada makhluk. Adapun ihsan kepada Allah itu bermaksud an ta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan kepada Allah bermaksud kita beribadah kepada Allah sehabis-habis ikhlas yang mungkin. Jadi ihsan kepada Allah bermaksud kita melakukan ibadah kepada Allah sehabis-habis ikhlas yang mungkin. Jadi Allah Ta'ala berfirman dalam suratul Al-Imran ayat 134, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu kasih kepada mereka yang melakukan ihsan. Sama ada ihsan kepada Allah ataupun ihsan kepada sesama makhluk. Dan firman Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Artinya hanya sesungguhnya disempurnakan segala orang yang sabar itu akan segala pahala mereka itu dengan tiada hisab. Ayat ini panjang penafsiran dia. Itu insya-Allah kita bertemu lagi
kita akan tafsirkan tentang ayat innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab dalam pertemuan yang akan datang. Ini menceritakan tentang kelebihan orang yang sabar. Insya-Allah cukup sampai di sini dulu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Amin 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 ya rabbal alamin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa wassi' arzaqana wa nawwir qulubana waj'al a'malana khalisatan liwajhikal karim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa 'adzabil akhirah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma la tusallit 'alaina bidhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. Allahumma innaka 'afuwun karimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna wa 'an walidina wa 'an jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.